Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azim Ismail. Saya adalah daripada Duduk Kumpulan Analisis, di mana saya di belakangnya adalah biografi saya, di mana saya berlulusan daripada ijazah sarjana muda dalam bidang pentadbiran perniagaan. Saya mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang perniagaan dan kini saya cuba menceburi analisis pasaran yang memasarkan durian musangking. Okay, next. Okay. Konsep kami adalah B2B, di mana perniagaan adalah model perniagaan internet yang melibatkan perniagaan yang dilakukan perkhidmatan atau menjadikan produk untuk perniagaan lain. Okay, next. Seterusnya, kami telah memilih satu produk di mana produk itu adalah produk durian musangking. Okay. Perniagaan di mana asalnya durian ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1990. Dia dipanggil Monsan Wang dan kita kini dipanggil durian musangking. Next, kita ada tiga jenis kategori durian musangking untuk pasar ekspor, ialah di grade A, grade B dan grade C. Okey, seterusnya syarikat kami juga telah memilih rangkaian perniagaan daripada Alibaba. Seperti di paparan adalah model perniagaan Alibaba secara ilegal yang dibuat oleh syarikat kecil dan sederhana supaya boleh menjual produk, dan syarikat kami telah memilih rangkaian ini adalah salah satu cara untuk kita pasarkan produk cara mengekspor. Seterusnya, Alibaba merupakan rangkaian perniagaan yang memasarkan dan mengendalikan perniagaan secara online. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad Firdaus, memegang ijazah sarjana muda dalam bidang perniagaan dan telah bekerja dalam bidang ini selama 14 tahun, dan jawatan terkini saya adalah pegawai pasar. Untuk penerangan dan pandangan industri, terdapat 5 negara utama mengimport durian musangking di dunia, iaitu China, Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Amerika Syarikat. Bagi 5 negara utama pengeksport pula, kita ada negara Thailand, Malaysia, Hong Kong, Vietnam dan Belanda. Untuk pandangan industri durian, industri perniagaan durian musangking ini, ianya ditanam di negeri Pahang dan menghasilkan sebanyak 18 hingga 25 ribu tan setahun. Angka ini dijangka meningkat sehingga 40 hingga 50 ribu tan setahun dalam masa 5 tahun yang akan datang. Selain itu, dengan pembukaan ladang baru seluas 2,500 ekar di Kelantan, ianya dapat memenuhi pengeluaran buah untuk meningkatkan hasil tanaman. Selain itu, harga jualan durian musangking ini juga dilihat semakin meningkat dari setahun ke setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Isyam bin Muhammad Yusof, seorang lulusan Universiti Utara Malaysia dalam bidang perniagaan pada tahun 2007. Kepakaran saya, tuan-tuan boleh tengok dekat saya punya template yang saya bagi kepada tuan. Jawatan saya adalah sebagai perunding kepada tuan-tuan semua dan berpengalaman 30 tahun dalam rundingan perniagaan. Okey, seterusnya untuk meneruskan perniagaan ni, tuan-tuan perlu tahu ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah keperluan pasaran, yang kedua adalah analisa pelanggan sasaran, yang ketiga strategi promosi, dan yang keempat adalah strategi pasaran atas talian. Okey, seterusnya adalah keperluan pasaran. Yang pertama adalah DCC. DCC adalah satu direct China Committee yang mengeluarkan kenyataan bahawasanya pengeksportan dalam makanan dan minuman adalah golongan yang terbesar sekali lah untuk golongan China. Okey, yang kedua adalah dekat Malaysia ni adalah pertanian kita, Matrade, juga membuat kenyataan kata durian ni yang kita ekspor ni adalah terbesar ke China lah, peringkat utama. Okey, dan yang ketiga adalah
seorang penulis tekstor, dia beritahu adalah kuasa membeli orang Cina adalah yang terbesar. Untuk cadangan jualan unik, syarikat kami telah memilih slogan Now Everyone Can Eat Durian. Cadangan jualan unik ini dipilih bagi menarik perhatian pelanggan. Untuk sasaran pasaran pula, syarikat kami berpendapat sasaran pasaran perlu diperluaskan ke negara Eropah. Selain itu, untuk mengeksport durian Nusantara ini, kami telah memilih untuk menjalankan secara sejuk beku bagi menjamin kualiti dan tekstur durian itu sendiri. Selain itu, kami juga akan menitik beratkan sijil amalan pertanian yang baik kerana sijil ini diiktiraf dan setiap produk makanan yang mempunyai sijil ini dijamin mempunyai kualiti dan tekstur yang baik. Analisis kompetitif yang pihak syarikat kami telah buat, di mana syarikat perniagaan telah memastikan kualiti yang untuk dieksport dalam terjamin supaya apabila dijual dan dibeli oleh pelanggan dalam sangat berpuas hati. Dan seterusnya, syarikat kami juga membuat peluang untuk menembusi pasar ekspor ke negara-negara yang berminat untuk membeli dan mengimport. Ancaman terhadap rangkaian Alibaba di mana ialah World Trade, di mana ia juga menjual produk yang sama, durian, daripada durian Nusantara juga. Seterusnya, pesaing perniagaan utama syarikat kami adalah negara Thailand. Daripada analisa yang kita dapati tadi tu, kita boleh buat kesimpulan bahawa pemborong dari China adalah sesuai lah untuk dalam pasaran kita ni. So tuan-tuan boleh join sekali dalam kita punya ni untuk perniagaan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Azman bin Ahmad Wakiluddin. Saya adalah pemegang ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan BBA dan pemegang master untuk sarjana muda pengajian MBA. Okey, saya mempunyai 3 tahun pengalaman sebagai pegawai pemasaran dan 5 tahun pengalaman sebagai eksekutif kualiti. Okey, jawatan saya sekarang adalah pengurus strategi dan marketing. Okey, untuk strategi penentuan harga dan kedudukan, okey, harga ditetapkan berdasarkan prinsip percentage markup. Okey, ini adalah maksud kita boleh menetapkan harga berdasarkan kos pengeluaran. Okey, harga juga boleh berubah mengikut situasi dan berpandukan 3 konsep. Okey, konsep yang pertama adalah harga tarahan. Okey, harga tarahan ini bermaksud harga yang tinggi untuk produk-produk baru durian. Okey, harga penembusan pula bermaksud permintaan adalah tinggi dan berterusan. Okey, dan harga pengenalan pula adalah harga untuk harga yang lebih murah untuk pada awal musim durian. Okey, melalui carta ini kita boleh lihat pada tahun 2000 hingga 2015 hingga 2020, maknanya harga untuk durian Nusantara adalah tak stabil. Maksudnya pada 2015 pada 29 hingga 20 sen, kemudian pada 2017 dia meningkat pada 70 dan kemudian pada 2018 dia turun semula. Okey, untuk bagi mengukuhkan kedudukan syarikat, okey, produk jualan kita sentiasa dalam keadaan yang baik. So kita akan make sure kualiti buah kita sentiasa dalam keadaan perfect lah, dan harga yang dijamin rendah. Okey, selain itu kita akan menggunakan penghantaran yang efisien. Maknanya kita akan cari kurir-kurir yang terbaik untuk kita punya proses penghantaran kita. Harga hanya produk yang kualiti saja yang baik dan akan diekspor. Seterusnya adalah strategi promosi. Seperti di layar yang tuan-tuan nampak, so kita boleh buatlah apa yang ada dekat dalam app yang ada sekarang ni, ikut itulah. Okey, seterusnya adalah promosi atas talian Alibaba.com. Kenapa pilih Alibaba.com? So seperti analisa yang kita telah tahu tadi, semua Cina. So Alibaba.com ni pun daripada Cina. So jadi tak salah lah kalau memang perniagaan hari ini tuan-tuan join kita. Jumpa tuan-tuan di Puncak Jaya.
Untuk demografi dan pembagian, iklim di Asia Tenggara amat sesuai untuk penanaman pokok durian. Sebagai contoh, di Malaysia, durian boleh banyak didapati di negeri Pahang, Perak, Pulau Pinang, Johor dan sebagainya. Okey, pengeksportan kita sekarang ni banyak kepada negara China. Okey, bagi negara Eropah pula ialah berdasarkan kepada permintaan. So bila ada permintaan, barulah kita akan supply durian tersebut. Daripada carta ni pula kita tengok memang China adalah yang pertama persen semangat tinggi di segi ekspor durian adalah sebanyak 79.2%. Sasaran syarikat kami adalah sasaran pasaran syarikat kami adalah negara Asia, negara Asia, Europe, South America dan North America. Di mana bila negara Asia kami akan fokus pada negara Thailand, China, Indonesia dan Australia. Okey, dari segi persaingan pula, persaingan utama kita tak lain tak bukan adalah negara Thailand sebab kepada faktor muka bumi dia dan faktor pertanian mereka. Okey, selain itu Thailand merupakan pembuka durian yang terbesar berdasarkan keluasan negara dan kualiti buah yang amat baik. Okey, dari carta ni juga kita boleh tengok peratusan import ekspor durian antara Malaysia dengan Thailand. So kita boleh tengok berapa banyak dia punya perbezaan di peratusan dia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Untuk halangan perniagaan, kami berpendapat bahawa pasaran durian besar ini telah dimonopoli oleh negara Thailand. Untuk halangan yang kedua, produk durian besar ini perlu dihantar dalam tempoh masa 14 hari bagi menjamin kualiti dan kesegaran buah. Dan terakhir sekali, kami berpendapat bahawa persaingan akan hadir dalam bentuk persaingan atas talian, kerana perniagaan secara atas talian merupakan medium perniagaan untuk pada masa kini.